Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi kita mulakan pengajian mata pelajaran fiqh di bawah tajuk Quta'ut Thariq. Jadi para pelajar boleh lihat di halaman ataupun muka surat 209. Iaitu faslun fi Quta'ut Thariq ataupun faslun fi Qata'ut Thariq. Jadi Quta'ut Thariq dengan dhammah qaf boleh ataupun fathah boleh. Qata'ut Thariq. Qat'ut Thariqi wa daliluhu. Qat'ut Thariq ni perompok ataupun penyamun dan dalilnya. Al-aslu fihi qawluhu ta'ala innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulah. Itu dalil yang menyatakan bahawasanya perompok ini akan dikenakan hukuman. Wa qat'ut tariqi huwa ini ta'rif qat'ut tariq ialah al-buruzu li akhdhi malin aw li qatlin aw li ir'abin mukabaratan wa i'timadan 'ala al-quwwati ma'al bu'di 'anil ghawsi. Jadi ta'rif qat'ut tariq ialah al-buruzu li akhdhi mal, keluar untuk merampas ataupun untuk mengambil harta. Au li qatlin, ataupun keluar untuk bunuh. Au li ir'abin, ataupun untuk mengugut, mengadakan ugutan melalui kekerasan. Wa'timadan 'alal quwwati, dan bergantung di atas kekuatan dirinya ma'al bu'di 'anil ghawsi, beserta jauh daripada minta pertolongan. Jadi dia keluar untuk nak merampas harta ataupun untuk bunuh ataupun untuk ugut. Jadi 3 kategori. Qat'ut tariq itu maknanya pertama dia untuk mengambil harta ataupun untuk bunuh ataupun untuk sebagai ugutan. Ini semua ni iaitu dia menggunakan dengan kekuatan. Tidak semestinya dia menggunakan senjata ataupun benda-benda lain. Tapi dengan kekuatan dirinya sendiri pun sudah dikira dia tu menyamun ataupun merompok. Dan juga syaratnya lagi iaitu ma'al bu'di 'anil ghawsi. Tempat yang berlaku itu yang jauh daripada pertolongan. Jadi kalau dia minta tolong pun orang tak dengar. Tak ada orang yang mendengar. Itu merupakan ta'rif qat'ut tariq. Yang keseluruhnya sabit kesalahan dengan apakah bima yasbutu qat'ut tariq. Qat'ut tariq. Jadi untuk disabitkan dia tu bersalah ataupun qat'ut tariq bersalah, wa yasbutu bi rajulaini la bi rajulin wa imra'atain. Untuk disabitkan kesalahan mesti bersaksikan kepada 2 orang lelaki. La bi rajulin, maka tidak disabitkan kesalahan sekiranya dengan saksi seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Kemudian seterusnya syurutu qat'it tariq. Syarat yang dikatakan dia tu seorang perampok. Wa qati'ut tariqi
multazimun lil ahkami walau sukrana, mukhtarun mukhayyifun lit tariqi yuqawimu man yabruzu lahu bi an yusawihi aw yaghlibahu بحيث يبعد معه غوث لبعد عن الإمارة أو ضعف في أهلها وإن كان البارز واحدا أو أنثى أو بلا سلاح. Jadi syarat dikategorikan dia tu merompak, yang penting untuk dikenakan hukuman ke atas dia mesti ialah pertamanya, syarat pertama multazimun lil ahkam. Dia tu seorang itu yang terikat dengan hukum hakam, dengan hukum hakam. Walau kana sukran. Jadi sukranan itu merupakan khabar kepada kana. Dihazaf kana tu walau kana sukran. Walaupun dia tu sedang mabuk. Yang keduanya, syarat yang kedua mukhtarun, mesti adalah pilihannya sendiri. Untuk merompak tadi, dia merupakan pilihannya sendiri, bukan dipaksa oleh mana-mana pihak. Jadi dia keluar untuk merompak itu atas dasar pilihannya sendiri. Tapi sekiranya dia dipaksa ataupun selain daripada pilihannya sendiri, maka syarat itu terkeluar. Maka dia tidak dikenakan hukuman qati'ut tariq. Mukhayyifun lit-tariq. Dan syarat ketiganya ialah dia menakut-nakutkan ataupun mengugut di jalanan. Dia tu boleh menakutkan orang di jalanan. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempatnya yuqawimu man yabruzuhu lahu. Dia boleh melawan mereka yang diugut tadi. Bi an yusawiyahu, sama ada orang yang diugut tadi menyamai dengannya, au yaghlibahu, ataupun dia rasa menang ke atas orang. Bihaitsu yab'udu ma'hu ghauthun, di mana yab'udu jauh daripada minta pertolongan. Libu'di anil imarah, sama ada jauh tu daripada bangunan, ataupun dha'fi fi ahliha, ataupun ada kelemahan untuk minta bantuan daripada mana pihak. Wa in kana al-barizu wahidan, walaupun perompak, kana al-barizu tu orang yang keluar tadi ataupun perompak tadi, wahidan seorang, unta ataupun perempuan, au bila silahin, ataupun tanpa senjata. Tak kira, maknanya dia tu keluar seorang ke, dua orang ke, lelaki ke, perempuan ke, bila silahin, tanpa senjata ke, ataupun bersenjata. Itu iaitu 4 syarat untuk dikategorikan ataupun untuk dijalankan hukuman ke atas qati'ut tariq, mesti melepasi 4 syarat tersebut. Kemudian matan wa qutta'ut tariqi ala 4 aqsam, in qatalu wa lam ya'khudul mala qutilu. Jadi kita pergi kepada aqsamu qutta'ut tariq, pembahagian perompak. Wa qutta'ut tariqi ala 4 aqsamin faqat. Perompak ni dia ada 4 bahagian sahaja. Ada 4 bahagian. Li'annal mawju
minhum. Kerana itu yang ada pada perompok. Iaitu 4 bahagian saja. Atas diri perompok tu dia ada 4 kategori, 4 bahagian. Mana 4 bahagian tu? Imma al-iqtisaru alal qatli, adapun dia tu hanya semata-mata bunuh. Dia tu keluar untuk merampok, tapi dia hanya berlakunya pembunuhan sahaja. Maka satu bahagian dia tu bunuh sahaja. Tapi tidak mengambil, tidak merampas barang ataupun sebagainya. Hanya semata-mata berlaku pembunuhan. Au al-jam'u bainahu wa baina akhzil mali. Ataupun berlakunya pembunuhan dan merampas harta. Bahagian keduanya ialah al-jam'u bainahu wa baina akhzil mal. Bercampur di antara bunuh dan mengambil ataupun merampas harta. Jadi dua sekali. Maknanya dia keluar untuk bunuh dan merampas harta. Manakala yang ketiga pula, kismu yang ketiga pula ialah iqtisaru ala akhzil mal. Semata-mata untuk merampas barang ataupun harta ataupun untuk mengambil harta sahaja. Au ala al-ikhafati, dan manakala yang keempatnya ialah ala al-ikhafi, al-iqtisaru ala al-ikhafati, semata-mata untuk mengugut atau untuk menakut-nakutkan. Itu 4 bahagian rompokan. Ada 4 kategori rompok. Yang pertama, dia hanya semata-mata bunuh. Yang kedua, bunuh dan mengambil harta ataupun merampas harta. Yang ketiganya ialah merampas harta sahaja. Dan manakala yang keempatnya ialah hanya semata-mata ugutan sahaja. Itu 4 kategori pada perompok tadi. Warattabah al-musannifu ala hadha, dan telah menyusunnya oleh pengarang ataupun musannif ke atas ini. Mubtadi'an bil awwali, yang dimulai dengan yang pertama tadi, dengan al-iqtisaru ala al-qatli. Faqala al-musannif, maka telah berkata musannif, in qatalu ma'suman mukafi'an lahu amadan. Jadi yang pertamanya, sekiranya mereka bunuh. Perompok tadi bunuh mangsa dia. Maksuman, yang mangsa yang dibunuh tadi maksum, yang tidak boleh dibunuh melainkan dengan hak. Mukafi'an, yang menyamai dengan mereka, dengan perompok tadi. Amdan, secara sengaja. Mereka bunuh orang yang ingin dirompok tadi dengan sengaja. Walam ya'khuzul mala, tetapi dia tidak mengambil harta ataupun dia tidak merampas harta, hanya dia bunuh sahaja. Apakah hukum dia? Maka jawabnya situ, jawab kepada in qatalu walam ya'khuzul mala qutilu. Maka hukumannya ialah kena bunuh, iaitu kena qisas. Hatman, wajib. Wajib ataupun lazim, mesti kena qisas ataupun kena bunuh. Lil ayatis sabiqah, lagi berpandukan kepada ayat tadilah, ayat yang telah lepas, iaitu innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Wali annahum dhammu ila jinayatihim ikhafatas sabili
al-muqtadiyata ziyadatal uqubati. Sebab apa? Sebab li'annahum, kerana mereka itu menghimpun kepada kesalahan mereka, iaitu mengugutan di jalanan, ikhafatis sabil, yang melazimi ketakutan tadi, akan bertambahan hukuman. Jadi apabila dia bunuh, maka ukubah dianya juga dibunuh. Jadi wala ziyadatan huna illa tahattumul qatla fala yasqutu. Tidak ada pertambahan di sini sebab dia bunuh saja. Di sini tidak ada pertambahan hukuman, ukubat, melainkan bunuh saja. Betul-betul bunuh. Fala yasqutul qatla. Maka tidak gugurlah di segi bunuh tadi. Maka dia kena bunuh juga. Wa mahallu tahattumihi, tempat melaziminya ataupun tempat yang wajib dia tu ialah idza qatalu li akhdhil mali wa illa fala tahtam. Wa illa fala tahtam. Idza qatalu li akhdhil mal, apabila mereka bunuh, iaitu perompak tu bunuh untuk mengambil harta, wa illa fala tahtam. Kalau sekiranya tidak untuk mengambil harta, maka tidak ada pertambahan bagi hukuman. Fala tahtamuni, fala tahtamu ay lil qatli. Maka tidak melazimilah dia bagi bunuh. Baik. Kita pergi kepada seterusnya ialah thumma asyara ila al-qismi tsani biqaulihi fa in qatalu wa akhadul mala al-muqaddara binisabis sariqati, iaitu thumma asyara ila al-qismi tsani. Kemudian perbincangannya kepada bahagian kedua, ataupun mengisyaratlah oleh musannif kepada bahagian yang kedua, biqauli musannif, dengan kata musannif, fa in qatalu wa akhadul mala. Sekiranya mereka, bahagian kedua pula ialah fa in qatalu wa akhadul mala. Sekiranya mereka bunuh dan juga merampas harta. Merampas harta ni ialah al-muqaddara, kadar nisab dia. Kadar nisab curi. Seperti mana tajuk di dalam tajuk as-sariqah, nisab curinya iaitu rubu' dinar. 1/4 dinar. Jadi kalau sampai harta yang dirampas tadi, nisab dia iaitu 1/4 dinar. Wa qiyasu ma sabaqa i'tibarul hizzi wa adamus syubhati. Dikiaskan apa yang di dalam tajuk syariqah atau dalam perbincangan syariqah, dikiaskan juga iaitu i'tibarul hizzi, mengambil kira dengan kawalan dia ataupun penjagaan dia di segi barang yang dirampas ataupun yang dicuri, dan tidak ada kesamaran. Jadi lagu mana hukum? Fa in qatalu wa akhadul mala, sekiranya dia bunuh dan mengambil harta ataupun merampas harta, maka jawab daripada in qutilu, hatman, maka wajib dibunuh. Wajib dibunuh. Wasulibu,
Dan wajib dibunuh dan kemudian dipalang. Maka disalib ataupun dipalang. Dua kena. Bunuh kemudian dia tu kena disalib ataupun dipalang. Jadi kena dua. Sekiranya dia bunuh sekali, kemudian dia ambil harta orang yang dibunuh tadi, harta dia pun dah ambil, dua hukuman di sini. Iaitu pertama, qutilu, dia kena bunuh, kemudian dia kena salib ataupun dipalang. Bagaimana? Apabila dia tu bunuh, kemudian dikafankan dia, dimandikan dia, dikafankan dia semua. Setelah cukup semua tu, kemudian dia diletak di tempat orang ramai, dipalang. Keduduk dia seperti palang, seperti salib lah. Sebab apa? Ziyadatan fi tankili. Sebagai untuk nak memberi pengajaran kepada mereka. Wa yakunu salbuhum ba'da waslihim. Jadi salib mereka itu ataupun dipalang mereka itu ba'da waslihim, selepas dimandikan mereka, wa takfinihim, dan dikafankan mereka, wassalatu alaihim, dan wassalatu alaihim, disolatkan ke atas mereka. Wal ghaddu min salbihim ba'da qatlihim at-tankilu bihim wa zajaru ghairihim. Tujuan ni syarah mengatakan bahwasanya iaitu wal ghaddu syarih, tujuan daripada salib mereka itu selepas dibunuh ialah untuk at-tankilu bihim, untuk memberi pengajaran kepada mereka, dan juga wazajaru, dan untuk menghalang orang lain daripada melakukan rompokan, atau untuk memberi pengajaran kepada orang lain. Itu bahagian yang kedua. Yang seterusnya mengisyarat, thumma asyara ila al-qismi salisi biqaulihi, kemudian mengisyaratkan oleh musannif kepada bahagian yang ketiga dengan katanya, wa in akhadhul malal muqaddara binisabin sariqatin bila syubhatin min haizi mimma marra bayanuhu fis sariqati. Manakala bahagian yang ketiga pula ialah wa in akhadhul malal, sekiranya mereka merampas harta sahaja. Jadi harta tadi samalah dengan kadar nisab curi, dan lagi bila syubhah, tanpa ada kesamaran, min haizin, daripada penjagaan harta tadi, mimma marabayanu, sebagaimana yang telah lalu dan telah lepas keterangannya dari dalam bab as-sariqah, dalam tajuk curi ataupun sariqah yang telah lalu. Jadi di sini pembahagian yang ketiga ialah dia merampas harta sahaja. Walam yaqtulu, akan tetapi mereka tidak bunuh. Dia rampas harta saja, tetapi dia tidak bunuh. Apakah hukum dia? Jawapan daripada innya ialah tuqattam bi talabin minal malik. Jadi dia kena kerak. Hukuman dianya kena kerak. Kerak ke apa? Bi talabi minal malik, ini tuntutan daripada pemilik harta tadi, supaya dikerak apa? Aydiyahum wa arjuluhum min khilafin.
kerak tangan mereka dan kaki mereka secara bersilang. Min khilafin, secara bersilang. Tasawur dianya, gambaran dianya ialah bi an tuqatta'a atau tuqta'al yadul yumna wal rijlul yusra daf'atan au 'alal wala'i. Daf'atan au 'alal wala'i. Jadi gambaran apa namanya keraknya lagu macam mana? Bi an tuqta'al yadul yumna, iaitu dengan kerat tangan kanan, warrijlul yusra, dan kaki kiri. Secara bersilang, tangan kanan kemudian kaki kiri. Berbeza dengan apa nama ni curi. Berbeza dengan curi bab as-sariqah dulu, iaitu bab as-sariqah dia apabila curi kali pertama dia kerak pergelangan tangan kanan saja. Curi kali kedua kerak kaki kiri. Itu curi kali kedua. Curi kali yang ketiga kerak tangan kiri. Curi kali keempat kerak tangan kaki kanan. Jadi apabila habis dah kena kerat, tangan dua-dua pun kena kerat, kaki dua-dua pun kena kerat, curi lagi. Kemudian apabila curi lagi, maka itu atas pemerintah, iaitu pergi kepada ta'zir. Itu bab curi. Manakala bab rompakan ini, sekiranya dia merompok harta tapi tidak bunuh. Dia merompok sahaja, tidak berlakunya pembunuhan ke atas mangsa, maka dia kena kerak tangan dan kaki secara bersilang. Maknanya kerak tangan kanan, kemudian kaki kiri sekaligus, daf'atan. Sekaligus. Tidak tunggu kata rompokkan yang kedua, yang ketiga apa. Maka sekaligus apabila dia rompok dan ambil barang, maka dia kena hukuman ke atas dianya ialah tuqta'ul yadul yumna wal rijlul yusra daf'atan. Sekaligus. Au 'alal wala, ataupun mengikut turutan. Kaki tangan kanan dulu ataupun kaki dulu, mengikut turutan, ataupun sekaligus. Kerak sekaligus, ataupun kerak 'alal wala. Li'annahu haddun wahidun, kerana dia satu hukuman saja. Dia satu hukuman saja, bukan dua hukuman. Jadi tidak seperti mana curi. Fa in adu ba'da qat'ihima tsaniyah. Sekiranya mereka kembali, sekiranya mereka buat sekali lagi ataupun melakukan sekali lagi selepas dikerat kedua tadi, maknanya tangan kanan dan kaki kiri, hukuman dianya qata'at ataupun quti'atil yadul yusra wal rijlul yumna. Kalau kali keduanya ialah dia kena kerat tangan kiri dan kaki kanan. Itu hukuman sekiranya dia merompok kali kedua. Liqaulihi ta'ala, berdalilkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Wa quti'atil yadul yumna lil mali.
kasariqati. Dikerat tangan kanan tu, alasan dia kerat tangan kanannya ialah lil mal, untuk disebabkan harta, seperti bab curi. Wakila lil muharabati. Satu kaum mengatakan dikerat tangan kanan tadi lil muharabati, kerana merampok. Warrijl. Wakila lil muharabati warrijli. Qila, satu pandangan pula ataupun qila lil mali, kerana harta. Wakila, dan satu pendapat lagi lil mujaharati, kerana barang-barang permata. Tanzilan lizalika manzilata sariqatin saniyatin. Menepati al-mujaharah tu bagi curi kali kedua. Wakila, dan ada kaul yang mengatakan lil muharabati, kerana rompokan itu sendiri. Qala al-Umrani, iaitu ulama, ada ulama yang bernama Umrani, iaitu wahwa ashbah, iaitu dia kata ashbah ni muqtamah. Baik, itu bahagian yang ketiga. Manakala seterusnya ialah thumma asyara ilal qismi rabi'i biqaulihi, kemudian mengisyaratkan oleh musannif kepada bahagian keempat pula. Matanya ialah fa'in akhafus sabila. Fa'in akhafus sabila ay tariq biwuqufihim. Permasalahan yang keempat ini ialah fa'in akhafus sabila. Sekiranya dia menakut-nakutkan di jalanan ataupun mengadakan ugutan. As-sabila bermakna ay at-tariq. Biwuqufihim, iaitu di jalanan, masa di jalanan itu dia mengugut, suruh berhenti, dengan suruh berhenti. Itu yang dikatakan dengan akhafus sabila. Walam ya'khuzu malan, dan dia tidak mengambil harta ataupun dia tidak merampas harta. Dia hanya menakut-nakutkan sahaja. Minal maradi, daripada tempat laluan tadi ataupun di jalanan. Walam yaqtulu, dan juga dia tidak bunuh. Dia hanya menakut-nakutkan saja. Minhum ahadan, dia tidak bunuh seseorang pun dari kalangan yang diugut tadi. Maka jawaban daripada jawab in ialah hubisu fi ghairi mawdi'ihim li'annahu ahwatu wa ablahu fi zajari wal ihash. Jadi apakah hukuman sekiranya dia mengugut sahaja, tidak mengambil harta dan tidak melakukan pembunuhan? Maka musannif kata hubisu. Maka hukuman ke atasnya ialah dipenjarakan. Fi ghairi mawdi'ihim, bukan di tempat mereka. Di penjara bukan di tempat mereka, di luar kawasan mereka. Sebab apa? Penjara di luar kawasan mereka tu li'annahu ahwatu, lebih selamat dan lebih mencapai atau sampai kepada pengajaran fizajari dan rasa takut mereka itu. Kama aqarrahu wa uzziru, seperti mana yang dinyatakan juga, yaitu sini
wa uzziru situ tu dia nak pada au dengan bermakna au ataupun uzziru bima yarahul imamu min darbin wa ghairihi liirtikabihim maksiatan la hadda fiha wala kafarah. Jadi sama ada dia di penjara ataupun di uzziru, ditakzirkan. Ditakzirkan ini ialah gambaran dia bima yarahul imam. Dengan apa yang pandangan, mengikut budi bicara ataupun pandangan pemerintah ataupun pandangan mahkamah, sama ada min darbin, sama ada dia menjatuhkan hukuman pukul dan sebagainya. Kerana mereka melakukan maksiat yang tidak dikenakan hukum hudud dan juga tidak dikenakan kafarah. Jadi dia tidak melakukan maksiat. Yang dia ada dua maksiat ni, maksiat yang dikenakan hukum hudud dan maksiat yang tidak dikenakan hukum hudud. Tapi sama-sama melakukan maksiat, sama-sama melakukan dosa. Maka kalau sekiranya mereka menakut-nakutkan sahaja, maka hukuman dianya mahkamah boleh mengambil tindakan yang sewajarnya mengikut budi bicara mahkamah. Wa bima taqarrara fassara Ibnu Abbas al-ayat al-karimah faqala. Wa bima taqarrara fassara Ibnu Abbas al-ayat al-karimah faqala al-ma'na an yaqtulu atau an yuqattalu in qatalu aw yusallabu ma'a dhalika in qatalu wa akhadul mala aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin in iqtasaru ala akhazil mal aw yunfa'u min al-ard in ar'abu wa lam ya'khudhu syai'an. Jadi daripada hukum yang empat tadi, pada dalam matan tadi, yang keempat-empat tu, maknanya pertamanya dia pertama tadi dia bunuh. Bahagian pertama dia bunuh sahaja, tidak mengambil barang, ataupun keduanya ialah dia bunuh dan mengambil barang. Yang ketiganya ialah dia bunuh dan mengambil barang. Pertama bunuh sahaja, yang kedua ambil barang sahaja, yang ketiga kedua-duanya sekali, bunuh dan ambil barang. Manakala yang keempatnya ialah menakut-nakutkan. Hanya semata-mata menakut-nakutkan. Itu yang dikenaki dengan wabima taqarrara. Fassara Ibnu Abbas, maka telah membuat tafsiran oleh Ibnu Abbas akan ayat Al-Quran. Faqala Ibnu Abbas berkata, al-makna an yuqattalu. Maksud ayat an yuqattalu in qatalu, mereka kena akibat perbuatan mereka itu, mereka bunuh, maka dibunuhlah mereka, ataupun yusallabu, ataupun disalib, in qatalu wa akhazul mal. Sekiranya mereka tu buat dua-dua, bunuh dan merampas harta. Au yumfau minal ardi, ataupun dibuang daerah, ataupun dibuang, dihukum di tempat yang bukan di tanah
mereka ataupun di tempat mereka. Bila in ar'abu, sekiranya mereka menakut-nakutkan sahaja, walam ya'khudhu syai'an, dan mereka tidak merampas ataupun tidak mengambil sesuatu pun daripada harta. Fahamala kalimata au ala tanwi'i, maka menanggun kalimah au di sini, au tu di matan tu, jadi maksud dianya au di situ ala tanwi, untuk nak membahagi-bahagikan saja, bukan kata pilihan, tapi untuk pembahagian. La litakhyir ataupun la at-takhyir, bukan untuk pilihan. Jadi hukuman yang dikenakan ke atas mereka yang melakukan kesalahan rompok ni bukan hukuman pilihan. Bukan hukuman pilihan. Itu kena fahamala kalimat au ala tanwi'i la at-takhyir. Tetapi hukuman ini hukuman yang wajib dikenakan ke atas penjenayah ataupun perompok tadi yang telah sabit kesalahan dia oleh mahkamah mengikut jenis-jenis kesalahan yang mereka lakukan. Jadi ala tanwi' ni ala mengikut jenis, bukan mengikut pilihan. Jadi kalau mereka bunuh saja, maka bunuhlah, dibalas dengan bunuh. Kalau mereka mengambil bunuh dan mengambil harta, maka dia kena bunuh dan salib. Kalau dia ambil harta sahaja tanpa bunuh, maka dia dikenakan hukuman tadi, ambil harta saja, dikerak tangan kanan dan kaki kiri. Kemudian sekiranya dia menakut-nakutkan saja, maka itu atas budi bicara mahkamah ataupun hakim untuk menjatuhkan hukuman ke atas dia. Seterusnya, wa man taba minhum qabla al-qudrati alaihi saqatat anhul hududu wa ukhiza bil huquq. Kita pergi pula kepada hukmun man taba minhum qabla al-qudrati alaihi. Hukum mereka yang bertaubat sebelum ditangkap. Sebelum dia serah diri ke ataupun sebelum ditangkap, dia bertaubat daripada melakukan kesalahan rompokan yang sebelum ini, dia bertaubat. Wa man taba minhum qabla al-qudrati alaihi ay qabla al-dhufri bihi. Mereka yang bertaubat di kalangan mereka sebelum ditangkap, ay qabla al-dhufri itu bihi, al-dhufri dan al-qudrati alaihi itu lebih kurang sama maknanya, ditangkap ataupun diserah menyerah diri, maka hukumannya dia adalah saqatat anhul hudud, maka gugurlah hukuman hudud ke atasnya. Ai hukuman mana? Al-uqubatu allati takhussul qati'ah, denda ataupun hukuman yang dikhususkan kepada perompok. Man tahattumil qatli, mereka yang wajib bunuh dan salib dan kerak tangan dan kaki. Jadi mereka yang diampun ataupun terlepas daripada hukum hudud sekiranya mereka bertaubat, hanyalah untuk perkara-perkara yang
melibatkan dengan Allah Ta'ala saja. Itu diampun. Manakala yang terlibat dengan manusia, maka tidak ada pengampunan. Mesti dikenakan hukuman. Li ayatin, bagi ayat, illa allazina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Ini alasan ataupun dalil yang menyatakan bahawasanya Allah terlepas hukum hudud apabila mereka bertaubat daripada jenayah yang dilakukan. Wa ukhidha minal mu'akhadhati mabniyun lil maf'uli bima'na tuliba. Dan diambil, iaitu al-mu'akhadhah diambil dengan makna dituntut, bil huquqi, dengan hak-hak, dengan bibaki hak. Jadi hak-hak dia yang baki lain. Maknanya kalau sekiranya dia bertaubat, hanya taubat dia tu terlepas daripada hukuman hudud yang melibatkan hak Allah. Tapi melibatkan hak manusia, dia tetap dihukum. Fala yasqutu, dia kata. Fala yasqutu anhu, maka tidak akan gugur daripadanya, wala an ghairihi, dan tidak akan gugur terhadap orang lain, bitaubati, dengan taubat tu qawadun, makna denda. Tak akan gugur. Wala malun, wala baqil hudud, dan tidak akan gugur harta sekiranya dirampas harta orang, kemudian dia bertaubat, tidak mahu melakukan taubatlah, menyesal, tapi harta yang dirampas tadi dia kena kembalikan. Harta tadi sekiranya tak ada, dia kena ganti. Itu yang melibatkan dengan manusia. Wala baqil hudud, dan juga tidak gugur juga baqil hudud, hudud lain, sama ada daripada hukuman zina, curi, minum arak, qazaf. Lianna al-umuma al-waridata fiha lam tufassil baina ma qabla at-taubati wa ma ba'daha bi khilafin qati'at tariq. Kerana lianna al-umumatil waridah, kerana ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang umum yang datang padanya, pada baki hudud tadi, lam tufasil, tidak diperincikan di antara sebelum taubat wa ma ba'daha, ba'da taubat. Bikhilaf, berlainanlah dengan hukum perompak. Itu masalah qati'ut tariq. Jadi untuk madah ataupun mata pelajaran fiqh ni, dalam buku tu dia sudah buat mulakhas, buat ringkasan daripada pembelajaran tajuk kita. Jadi para pelajar bolehlah tengok di mulakhas tu, baca, faham dulu teks asal, kemudian untuk lebih memahami, para pelajar tengok kepada ringkasan yang telah dibuat. Jadi ringkasan-ringkasan dalam buku fiqh sudah dibuat untuk kemudahan para pelajar sekalian.